Berkait dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Kitab yang kita pilih tajuknya Mukhtasarul Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini asalnya ialah sebelum daripada ringkasan mukhtasar, namanya Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Hafidhu Al-Mufassiru Al-Mu'arrikhu Ibnu Katsir Al-Qurashi Asy-Syafi'i rahimahullah, ataupun dikenali sebagai Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, kita beri 3 gelaran kepadanya: Al-Hafidh, Al-Mufassir, Al-Mu'arrikh. Dikenali sebagai Al-Hafiz, iaitulah ahli hadis. Kerana dia memang seorang ahli hadis. Antara buku ulum hadis yang paling terkenal, yang patut dikenali oleh orang yang mula-mula belajar ulum hadis, namanya Ikhtisar Ulumil Hadis, karangan Ibnu Katsir. Dulunya tersohor di Al-Azhar Syarif apabila seorang guru di Mesir namanya Syekh Ahmad Syakir, antara pencetus kepada keilmuan hadis di alam moden ini, dia mensyarahkan Ikhtisar Ulum Hadis. Tajuk kitab dia Al-Ba'ithul Hasis. Dan Ibnu Katsir juga memiliki satu himpunan hadis antara yang terbesar dunia. Kalau tak silap nama dia Jami'ul Masanid, himpunan semua sanad. Satu usaha untuk menghimpunkan seluruh hadis di atas muka dunia. Maka dia bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam disiplin keilmuan Islam ialah gelaran kepada ahli hadis. Kemudian dia Al-Mufassir. Ini semua orang tahu. Tafsirnya Tafsirul Quranil Azim, di antara tafsir terbaik dunia. Melampaui segala kategori tafsir, sama ada at-tafsir bil ma'thur ataupun at-tafsir bil ra'yi. Antara tafsir yang paling bagusnya ialah tafsir Ibnu Katsir. Dan dia juga ahli sejarah. Kitab besar dalam sejarahnya tajuknya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu setaraf dengan Tarikh Al-Umam wal Muluk, karangan Al-Imam At-Tabari, dan juga penulisan-penulisan sejarah yang lain. Maka dia Al-Hafizul Mufassirul Mu'arrikh. Maka orang setokoh ini kita rasa rujukan yang paling baik untuk kita mengenali satu bidang ilmu yang menggabungkan ketiga-tiganya. Kerana sirah Nabi SAW, kalau dilihat kepada sumbernya, yang pertama ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran semuanya kisah Nabi SAW. Sebagaimana hadis Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Al-Quran. Yang keduanya ialah sunnah Nabi SAW ataupun hadis-hadis Nabi. Dalam buku hadis yang disusun menurut susunan tajuk dipanggil Tartibul Abwab. Biasanya ada dalam buku hadis tajuk yang dikenali sebagai Kitabul Maghazi, Kitabus Siyar. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dikhususkan satu bahagian hadis tentang sirah Nabi SAW, ataupun nama lamanya ialah Al-Maghazi. Dan dia juga ahli sejarah, sebagaimana yang dinyatakan tadi, pengarang buku Al-Bidayah wan Nihayah. Dan sebenarnya kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul ini, saya sendiri pun belum buat perbandingan dengan kandungan kitab Al-Bidayah wan Nihayah.
Kerana dalam Al-Bidayah wan Nihayah ada satu perbahasan panjang tentang sirah Nabi SAW. Bahkan dicetak As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Katsir. Samakah dia dengan Al-Fusul fi Siratir Rasul? Walaupun pengarangnya sama, tetapi kemungkinan ada sedikit berbezalah. Tapi yang pastinya Al-Fusul fi Siratir Rasul dan juga As-Sirah An-Nabawiyah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kedua-duanya panjang untuk kita bacalah. Dia bukan buku matan. Jadi yang matannya yang kita baca ni direngkaskan oleh guru saya lah, nama Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman. Dia seorang profesor kita lah ya. Kalau ditanya kenapa sekarang 2-3 hari lagi nak puasa, kita baca tentang sirah Nabi SAW, maka saya boleh kata bahawa sirah Nabi ni tak ada musim lah. Setiap musim adalah musim kita bersama Nabi SAW. Apatah lagi Ramadan yang paling baik ialah Ramadan ma'a Rasulillah SAW. Ramadan bersama Nabi SAW. Nabi kita ada sunnah-sunnah yang terbaik di bulan Ramadan. Kerana Nabi kita sempat dengan 9 kali Ramadan. Tis'u Ramadanat. 9 kali Ramadan yang pernah dilepasi dan dilalui oleh Nabi SAW. Dan tidak syak lagi bahawa itulah Ramadan yang terbaik yang pernah dilalui oleh anak Adam di muka bumi ini. Ramadan yang dilalui oleh Sayyidul Bashar, oleh Sayyidul Mursalin. Maka dia meninggalkan kepada kita sunnah yang terbaik di bulan Ramadan. Maka sekurang-kurangnya kita membaca tentang sirah Nabi SAW di amal Ramadan ini bertujuan untuk menimbulkan rindu kita kepada Ramadan yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Sebagaimana rindu Ibn Abbas apabila teringat kepada Ramadan, dia kata kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisahul Quran wala Rasulullah SAW kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah atau kama qala sallallahu atau kama qala radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas dengan bahasa rindunya kepada Nabi SAW menyebut dengan itmab, dengan bahasa rindu ataupun bahasa mendayu-dayu, ingat kepada Ramadan yang pernah dilalui bersama Nabi SAW. Adalah Nabi SAW manusia yang paling bermurah hati, paling berkebajikan. Dan dia paling berkebajikan apabila datangnya Ramadan. Ketika dia dikunjungi oleh Jibril, lalu bertadarus Al-Quran dengannya. Adalah Nabi SAW lebih dermawan di musim Ramadannya, lebih daripada angin yang kuat bertiup. Jadi sekurang-kurangnya bacaan kita kepada sirah Nabi SAW di amal Ramadan ini mengembalikan ingatan kita untuk menjejaki Nabi SAW sekali lagi melalui Ramadan dan puasa yang dilalui oleh Nabi SAW. Siangnya dengan amalan wajib, puasa dan malamnya dengan amalan sunat yang telah menghidupkan malam. Dan kedua-duanya pula memiliki adab-adab dan kesopanannya yang tertinggi, yang terbaik yang ditinggalkan Nabi SAW. Sebab itulah kita gegukan kitab ini dengan kitab yang kedua. Tajuknya Wadhaifu Syahri Ramadan. Ini juga satu matan atau ringkasan daripada suatu buku yang boleh dikatakan buku besar juga, buku penting. Tajuknya Lataiful Ma'arif karangan Ibn Rajab Al-Hambali, yang insya-Allah kita akan bercakap tentangnya. Jadi kita mula dengan
Muka surat yang ke surat kedua, ketiga, keempat, yang tiga adalah lima. Lima ni masuk dah. Dah masuk dah sini ya. Okey, dah masuk dah. Muka surat kelima ya. Ini bahasa Ibn Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah. Salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang terpilih, iaitulah nabi-nabi sekaliannya. Segala puji bagi Allah, satu pujian yang banyak, yang wangi, yang diberkati padanya, sebagaimana yang dikasihi oleh Tuhan kita dan diradai olehnya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man akhlasa lahu qalbuh wanjabat anhu akdaru syirki wasafa wa aqarra lahu birikil ubudiyyati wasta'adha bihi min syarri syaitani wal hawa wa tamassaka bihablihil matinil munazzali ala rasulihil amin Muhammadin khairil wara salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumil hasyri wal luqa. Menyaksikan bahawa Tuhan melainkan Allah dengan keesaannya, tiada satu sekutu pun kepadanya, suatu kesaksian seorang yang akhlasalahu qalbu, yang mengikhlaskan kepada Allah hatinya, wajabat anhu akdaru syirki wasafa, bersih daripada kotoran-kotoran syirik dan suci, wa aqarra lahu birikil ubudiyah, memperakui seorang hamba yang memperakui kepada Allah dengan lingkungan perhambaan ataupun lekaran perhambaan ya. Wasta'adza bihi min syarri syaitan, dan seorang hamba yang minta lindung daripada kejahatan syaitan dan juga hawa nafsu. Wa tamassaka bihablil matin, berpegang teguh dengan tali Allah yang kukuh. Al-munazzali ala rasulihil amin, yang diturunkan kepada rasulnya yang amanah. Muhammadin khairil wara, Muhammad sebaik-baik makhluk. Salawatullah wassalamuhu alaihi daiman ila yaumil hasyri wal luqa. Selawat Allah dan salam kepadanya yang sentiasa sehinggalah ke hari perhimpunan dan hari pertemuan. Wa radhiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Redha Allah lah pada sahabatnya, isterinya dan keturunannya, wa atba'ihi, dan pengikutnya seluruhnya, ajma'in, ulil basairi wan nuha, yang mempunyai pencerahan-pencerahan dan akal fikiran yang baik. Amma ba', adapun selepasnya, fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayyamin nabawiyah wa tawarikhil islamiyah. Dia kata tidak cantiklah bagi orang yang berilmu untuk mengabaikan pengetahuan tentang hari-hari kenabian dan sejarah-sejarah Islam. Wahia mustamilatun ala ulumin jammah, sedangkan dia mengandungi ilmu yang banyak, wa fawaida muhimmah, dan faedah yang penting. La yastaghni alimun anha wa la yu'zaru fil irwi minha, tidak
seorang alim mesti memilikinya dan tiada uzur untuk hilang daripada al-irwi. Bawah tu al-irwu dengan makna al-khilu, kosong ya, ataupun disebut dengan al-jahl, jahilan. Jadi ilmu sirah Nabawiyah secara khususnya, ilmu sejarah Islam secara umumnya, ini satu ilmu yang tidak boleh diabaikan kepada ulama terutamanya. Walaupun selama ini yang selalu diberitakan bahawa ilmu yang terpenting tentulah ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Itu 3 cabang ilmu yang terpenting. Di mana sirah Nabi SAW dalam pemetaan ilmu Islam ini, setelah 3 ilmu ini mengambil keseluruhan disiplin ilmu Islam. Sebenarnya ilmu sirah merangkumi ketiga-tiganya. Daripada pengajian sirah, kita boleh belajar durus aqadiyah, pelajaran akidah, sama ada berkait dengan ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, sam'iyat, ghaibiyat, beriman kepada hari akhirat, Allah dan qadar dan segala rukun Islam. Ini kita boleh belajar daripada ilmu sirah. Bahkan pelajaran daripada sirah tentang akidah ini lebih hidup. Dipanggil durusun hayyah, mu'asyah. Pelajaran yang hidup yang boleh kita sentuh, boleh rasai sendiri. Akidah kali ini bukan lagi nazariyat, bukan lagi teori-teori. Akidah kali ini bukan lagi qawaidu wa ususun, bukan lagi kaedah dan juga asas. Bukan lagi falsafah dan juga idea-idea. Tetapi akidah kali ini ialah akidah yang hidup. Seorang yang berakidah, al-mu'taqidu bi aqidatin sahihah. Seorang yang berakidah dengan akidah yang paling betul. Tidak syak lagi bahawa akidah yang terbaik ialah akidah Nabi SAW dan juga akidah rijalun hawla rasul. Mereka yang berada di keliling Nabi SAW, di kalangan kaum keluarganya dan juga kaum para sahabat baginda SAW. Dan juga ilmu sirah adalah durusun fiqhiyah, pengajian fiqh. Ini semua orang tahu hari ini bahawa pengajian sirah adalah pengajian fiqh. Bahkan dah ada buku fiqhus sirah. Fiqhus sirah, sebahagiannya fiqhus sirah dengan mana fiqh betul. Sebagaimana yang cuba didekati oleh Dr. Allamah Muhammad Said Ramadan Al-Fuqi. Fiqhus sirahnya ialah fiqh. Banyak mustakhrajat fiqhiyah, pelajaran-pelajaran fiqh, porok-porok fiqh yang diambil daripada sirah Nabi SAW. Walaupun fiqhus sirah yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali dengan makna yang lebih luas. Fiqh, bagaimana fiqh yang ditarifkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya, fiqh dengan makna yang lebih luas. Tapi sebahagian penulisan fiqh sirah ialah fiqh dengan makna furu' syariah. Memang kita boleh belajar daripada sirah Nabi SAW. Juga kadang-kadang lebih menarik. Kita boleh memahami sejarah latar belakang fiqh yang berkait dengan ta'rif tasyri', sejarah perundangan, yang berkait dengan an-nasikh wal mansukh, yang berkait dengan tadarruj, iaitulah bagaimana hukum bertingkat ataupun bertambah ataupun melalui peringkat-peringkat yang dilaluinya. Fiqh hidup sebagaimana akidah hidup. Kita boleh belajar daripada sirah Nabi SAW. Adapun akhlak, adapun tazkiyatun nufus, itu fahadis wala haraj. Boleh ceritalah bebas. Banyak sekali. Sirah ialah kekayaan akhlak
dan syama'il. Di dalamnya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tindak tanduk dan sikap yang terbaik yang menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi. Juga kali ini sirah akhlak bukan lagi falsafah. Bukannya falsafatul akhlak. Akhlak bukan lagi teori dan pengkaedahan. Tapi akhlak kali ini ialah tatbiqat. Ialah pelaksanaan-pelaksanaan. Ialah realiti yang telah dipilih Nabi SAW dalam situasi yang berbeza. Tapi setiap situasi itu telah terbukti bahawa Nabi SAW telah memilih untuk bercakap dengan sebaik-baik cakap, tindakan sebaik-baik tindakan, sikap sebaik-baik sikap. Dan pilihan untuk bergaul dan berurusan dengan manusia dengan sebaik-baik urusan. Maka ini sirah Nabi SAW. Tidak harus dipinggirkan. Bahkan sebenarnya dia ilmu yang pertama yang patut dilalui. Dan itulah pengalamannya. Ramai di kalangan alim ulama Islam yang menjadikan sirah Nabi SAW sebagai ilmu yang pertama. Sama ada di zaman dahulunya, qadiman, ataupun sekarang, hadisan. Antara contoh orang yang bergelumang dengan sirah Nabi SAW sejak awal sehingga hujung umur, iaitulah Rabbaniyu Hazihil Ummah, antara ulama Rabbani di kalangan umat yang terakhir, iaitulah Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi. Dia pernah tulis buku tentang sirah hidupnya. Tajuknya Fi Masiratil Hayah, 2 jilid tentang sirah hidup dia saja. Antara tulisan awal hidupnya, awalun nash'ah, dia cerita tentang awwalu kitabin ittala'tu alaih. Awwalu kitabin qara'tuhu. Kitab yang pertama aku baca, dia kata. Kitab yang pertama dia baca ialah kitab sirah Nabi SAW. Dia menceritakan masa kecil dia dengan miskinnya, anak yatimnya, dijaga oleh ibunya yang miskin. Tiba-tiba dia pergi ke kedai, dia tengok satu tajuk surat khabar bahawa telah keluar satu buku. Buku tu tajuknya, kata silapnya, Rahmatan lil Alamin. Iaitulah buku sirah dalam bahasa Urdu. Jilid yang pertama baru muncul, dan siapa nak tempah boleh hantar. Dia pun tulis. Dia pun ambil borang tu dan dia isi, dan buku tu sampai ke rumah dia. Mak dia terkejut. Kerana mak dia tak ada duit untuk bayar pada postman dan kepada penerbit buku. Tapi dia cerita memang betul, dia yang tempah buku tu. Lalu pinjam habis duit jiran-jiran, bayar, dan dia suka hati sungguh. Dia kata kerana itulah buku pertama yang dia beli masa dia kecil. Dan akhirnya dia penulis sirah Nabi SAW. Dia ada kitab As-Sirah An-Nabawiyah secara umum, dan dia pernah menulis buku kecil tajuknya As-Siratun Nabawiyah lil Atfal, yang dia tulis hanya daripada waktu pagi ke petang ketika dia dalam kereta api, dalam perjalanan di tanah India. Jadi betul lah pengarang kita ini menyebut bahawa fa'innahu la yajmulu bi'ulil ilm. Tidak cantik sangat kepada ulama yang memiliki segala ilmu tiba-tiba tidak memberi cakna kepada ilmu sirah Nabi SAW. Maka dia kehilangan seni. Kalau dia guru akidah ataupun guru usuluddin, tanpa sirah, orang kata hilang kecantikan usuluddin. Kalau dia seorang yang faqih, seorang ahli syariah, tiba-tiba tak ada ilmu sirah, maka tak ada selitan-selitan dan seni-seni ilmu fiqh sebenarnya. Kerana dia tidak boleh memahami dan tidak boleh memberi tasawur yang baik tentang bagaimana sejarah pensyariatan dan apa yang pernah dilalui oleh fiqh Islam. Fiqh Islam semuanya datang daripada bayanun Nabi SAW, keterangan Nabi kita SAW, qaulan wa fi'lan wa takrira. Begitu juga ahli akhlak, ahli tazkiyatun nufus, ahli tarbiyah,
kehilangan seni, kehilangan kecantikan jika dia bukan pembaca sirah Nabi SAW. Kerana sebaik-baik cara tarbiyah, turut tarbiyah an-namuzajiyah al-musla, iaitulah al-qudwah, iaitulah dengan cara mencontohi, mentauladani yang telah siap ada. Tidak syak lagi bahawa Nabi kita SAW adalah sebaik-baik qudwah. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian pengarang kita menyebut rahimahullah, faqad ahbabtu an u'alliqa tazkiratan fi dhalik. Jadi aku sukalah untuk membuat sedikit catatan, coretan sebagai ingatan. Tazkirah saja. Tazkirah ni memori ataupun ringkasan, ya. Litakuna mudkhalan ilaih. Hanyalah sebagai pintu masuk mengenali sirah. Wa unmuzajan wa aunan lahu wa alaih. Contoh yang membantu mana-mana yang nak mempelajari, ya. Wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi. Kepada Allah berserah, kepada Allah aku bergantung. Wa hiya mustamilatun ala zikri nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita al-fusul ini, usul, ya, pasal-pasal yang tidak banyak, mengandungi fasa yang pertamanya tentang nasab Nabi SAW, wa siratihi, sirah perjalanannya, wa a'lamihi, a'lam dengan mana ma'alim, iaitulah mercu tanda ataupun tahun-tahun besar, peristiwa-peristiwa utama yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Mimma tamussu hajatu zawil irbi ilaihi ala sabilil ikhtisar, yang sangat diperlukan oleh zawil irbi. Irbi dengan makna zawil hajah, yang punya hajat. Tapi di sini sebenarnya lebih kepada makna ashabil uqul wal fitnah, orang yang punya akal. Ala sabil ikhtisar insya-Allah taala. Zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam, disebut tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab ini dikatakan nasab yang perlu dihafal, ya. Kalau kita bernasab, bukti bahawa kita kasih untuk mengenali Nabi SAW daripada akar umbinya, daripada keluarganya, daripada pengkalan asal. Wa sayyidu waladi Adam, Abul Qasim, Muhammadun, wa Ahmadu, wal Mahi, alladhi yumha bihil kufru, wal hashiru alladhi yuhsharu nasu ala aqibai, wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi wa nabiyyur rahmah. Dia adalah Nabi penghulu anak Adam. Abul Qasim gelarannya, kerana anak pertamanya yang lelaki namanya Abul Qasim. Muhammadun, ini namanya. Wa Ahmadu, ini pun namanya. Al-Mahi, ini gelarannya. Al-Mahi alladhi yumha bihil kufr, yang memadamkan, dipadamkan dengan sebabnya kekufuran. Wal Hashir, yang menghimpunkan, alladhi yuhsyarun nasu ala aqibai, yang dihimpun manusia di bawah dua kakinya, ya. Wal aqib, yang menutup, alladhi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi, yang menutup, yang tiada nabi selepasnya. Wa nabiyyur rahmah. Banyak lagi lah nama-nama nabi, ya. Ini di antara yang tepat disebut. Ibnu Abdullah, Ibnu Muttalib, Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadar, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan.
Sehinggalah Adnan. Ya. Nabi dikenali sebagai Adnan. Ya. Siapakah Adnan? Ya, wa hadzal nasabu alladhi suknahu ila Adnan la miryata fihi wala nisa'. Ini nasab yang kami bawa sehingga sampai ke Adnan, tidak syak lagi padanya dan tiada pertikaian. Wa huwa sabitun bit tawatur wal ijma'. Ini sabit dengan mutawatir dan sepakat, ya. Sepakat ahli nasab dan sepakat umat lah, ya. Wala khilafa baina ahli nasabi wa ghairihim min ulama'i ahli kitab anna Adnan min waladi Ismail. Adnan anak Ismail, Nabiullah, daripada keturunan Ismail, ya. Min waladi Ismail, daripada keturunan Ismail, Nabi Allah, wa huwa az-zabih. Ismail ini ialah bergelar az-zabih, iaitulah yang disembelih, yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab terdahulu. Yang disembelih ialah Ismail, bukannya seorang lagi itu anak kepada Ibrahim, Ismail dan juga apa seorang anak Nabi Ibrahim, apa orang? Ishak, ya. Kalau ikut Yahudi, dia kata Ishak, tapi sebenarnya Ismail, ya. Wa huwa az-zabihu ala sahih min qaulai sahabah. Az-zabih ialah Ismail, bukannya Ishak. Wal a'immah wa Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihi afdalus salatu wassalam. Fa jami'u qabailil Arab mujtami'una ma'ahu fi Adnan. Tengok ni, ya. Ini penting. Semua kabilah Arab bersepakat bertemu dengan Nabi pada Adnan. Sekurang-kurangnya mereka akan bertemu pada Adnan. Ini orang Arab. Ini menafsirkan Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak pernah meminta upah daripadamu kecuali kasih sayang pada kaum kerabat. Ya. Ini ayat surah Syura, ini ayat lama, ayat Mekah. Tuhan minta supaya Nabi kita memaklumkan kepada orang Arab yang selalu menghalang dakwah Nabi SAW, tolong beritahu kepada mereka bahawa tidak patut kamu menghalang aku. Kalau tak nak terima pun, janganlah halang. Kerana aku tak minta upah di atas dakwah ini. Illal mawaddata fil qurba. Cuma kalau adalah yang aku minta sesuatu daripada kamu, ialah kasih sayang di atas nama kekeluargaan. Kita tengok Ibn Abbas menafsirkan ayat ini. Apa makna al-mawaddata fil qurba? Dia menyebut lam yakun batnun min Quraisyin illa wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatun. Tidak ada satu keluarga pun di kalangan Quraisy di Mekah kecuali bagi Rasulullah SAW pada mereka kaum kerabat. Semua mereka akan bertali keluarga dengan Nabi SAW sama ada dekat ataupun jauh. Paling jauh pun dia akan bertemu juga sekurang-kurangnya pada Adnan. Wa huwa safwatullahi minhum kama rawahu Muslim fi sahihi an Wasilah ibn al-Asqa. Dalam Sahih Muslim disebut tentang kemuliaan keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi adalah safwah, pilihan Tuhan. An Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ikhtara Kinanata min waladi Ismail thumma ikhtara min Kinanata Quraisyan thumma ikhtara min Quraisyin Bani Hashim thumma ikhtarani min Bani Hashim. Allah pilih Kinanah daripada anak Ismail, kemudian Allah pilih daripada Kinanah Quraisy, kemudian Allah pilih daripada Quraisy Bani Hashim, kemudian Tuhan memilihku daripada Bani Hashim.
Dengan sebab itulah mengenali keluarga Nabi SAW ini ialah dianah, agama. Ya. Dia bukan semata-mata pengetahuan sebagaimana mana-mana pengetahuan, terutamanya tentang keturunan seseorang. Mengenali keturunan Nabi SAW dengan hadis kita ini adalah dianah, agama. Dan membencinya ialah kufrun wa nifaq. Kufur dan juga nifaq. Ya. Walam yulad min bani Ismail a'zamu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilahirkan daripada keluarga Ismail seagung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yulad min bani Adam ahadun wala yuladu ila qiyamis sa'ah. Bahkan tidak pernah lahir daripada anak Adam. Siapa dan tidak akan lahirlah sehingga kiamatnya a'zamu minhu sallallahu alaihi wasallam, yang lebih agung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu qala, sebab itu Nabi bersabda, ni hadis tadi hadis riwayat Muslim, kali ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Faqad sahha anhu. Tengok Ibnu Katsir, kalau dia kata sahha itu boleh ambil iktibar. Dia seorang ahli hadis. Menghukum sahih hadis ini. Kita tahulah kita ada isu bila hadis di luar daripada Bukhari Muslim, maka keliru kita untuk menghukumnya. Sebab itu Ibnu Katsir memberi kata putus. Dia kata faqad sahha anhu, telah sahih daripada Nabi SAW. Dia mensahihkan hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dan Jami' At-Tirmizi. Dia kata ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku penghulu anak Adam, bukan satu kebanggaan. Adamu faman dunahu minal anbiya tahta liwa'i. Adam itu sendiri dan yang datang selepasnya, hatta di kalangan nabi-nabi, semuanya bernaung di bawah bendera besar. Liwa' satu istilah dalam perang ataupun dalam perhimpunan Arab. Bendera paling besar dia panggil liwa'. Bendera hitam biasanya, bendera besar. Wa sahha anhu annahu qala, dan sahih juga, tengok dia layak untuk menghukum. Ini pun lagilah, ini hadis sahih Muslim. Sa'aqumu maqaman yaghrabu ilayyal khalqu kulluhum hatta Ibrahim. Dia kata aku akan duduk di satu kedudukan yang mana semua orang berkeinginan kepadaku, sayang kepadaku, sehingga Ibrahim sekali. Ini hadis dalam sahih Imam Muslim. Wa hadha huwa al-maqamul mahmud. Jadi dimaksudkan ialah syafaat yang terpuji, alladhi wa'adahu Allah Ta'ala wa huwa syafa'atul uzma allati yashfa'u fil khalaiqi kullihim liyurihahumullahu bil fasli bainahum min maqamil mahsyar. Al-maqamul mahmud ialah satu tempat yang dijanjikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama lainnya asy-syafa'atul kubra, uzma, al-kubra, ya, syafaat paling besar, yang mana Nabi menjadi syafaat kepada sekalian makhluk, liyurihahumullahu bil fasli, supaya Tuhan dapat rehatkan mereka daripada penungguan yang lama, yang panjang di padang mahsyar. Maka bermulalah al-fasl. Al-fasl di sini ialah al-hisab, kata putus ataupun perhitungan. Bermulanya hisab selepas hasyar. Bermula daripada nasyar, terbelahnya kubur, kemudiannya hasyar, kemudian manusia didera dengan satu penungguan yang tidak diketahui bilakah berakhir. Maka mereka minta dipercepatkan hisab, walaupun hisab itu berat, tapi menunggu pun satu keberatan, satu keseksaan. Lalu disyafaatkan Nabi SAW untuk sekalian manusia untuk mempercepatkan hisab. Kama jaa mufassaran fil ahaditsis sahihati anhu, sebagaimana yang datang secara terhurai dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak. Kemudian hujung sekalinya, wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminatu binti Wahb. Ibunya Aminah binti Wahab ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah. Kita bertemu pada nasab Nabi SAW awal lagi lah pada Abdul Manaf. Ya. Kemudian wiladatuhu,
Saya rasa setakat ni lah ya kita baca untuk buku ni. Sebab 2 buku surat insya-Allah ya.